Malaysia dan China mempunyai hubungan politik dan perdagangan sejak berabad. Hubungan China dan Melayu telah wujud sejak zaman dinasti Han dan hubungan paling gemilang ialah antara Kesultanan Melayu Melaka dan dinasti Ming abad ke-15. Laksmana Cheng Ho memainkan peranan penting dalam dasar China pada dinasti Ming dalam membentuk persahabatan, kedamaian dan perdagangan melalui misi diplomatiknya pada abad ke-15. Termasuk bersama Kesultanan Melayu Melaka yang memberi kesan signifikan terutama kepada perdagangan, kebudayaan, penyebaran Islam dan hubungan antarabangsa sehingga ke hari ini. Pada kurun ke-15, wilayah-wilayah kepulauan Melayu sering memberi penghormatan kepada kerajaan seperti negara China. Hubungan diplomatik yang erat telah dibina sejak kurun ke-15 semasa pemerintahan Parameswara apabila Laksamana Cheng Ho, seorang Cina Muslim, melawat Melaka dan Jawa. Menurut legenda, pada tahun 1499, Maharaja China telah menghantar seorang puteri yang bernama Hang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai satu tanda penghargaan atas penghormatannya. Pengikut-pengikut yang mengiringi puteri Hang Lipo pada mulanya menetap di Bukit Cina dan akhirnya telah berkembang menjadi sebuah kelas kaum Cina yang dikenali sebagai peranakan. Istilah peranakan pada asalnya bermaksud lahir semula. Istilah ini digunakan secara umum dalam menentukan orang Cina yang lahir di Selat untuk membezakan sama ada orang Cina yang dilahirkan di China atau di Kepulauan Melayu. Maksud asal untuk peranakan berasal dari kata Melayu dan Indonesia yang bermaksud anak, merujuk kepada keturunan tempatan yang lahir. Peranakan juga dimaksudkan bagi keturunan Cina bercampur dengan Melayu. Peranakan lebih dikenali sebagai baba dan nyonya. Kaum lelaki masyarakat ini digelar baba, manakala kaum wanita dikenali sebagai nyonya. Perkataan nyonya dipinjam daripada perkataan dona dalam bahasa Portugis yang membawa maksud perempuan, manakala perkataan baba dipinjam daripada bahasa Hindu yang bermaksud bapa atau lelaki dewasa. Dari seawal abad ke-16 pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, sekumpulan pedagang Cina yang mengembara dari negara asal mereka ke tanah Melayu telah menggabungkan pengaruh Cina dan Melayu dalam budaya dan gaya hidup mereka melalui perkahwinan dengan penduduk setempat. Pengaruh peradaban Cina terhadap kebudayaan Melayu melalui komuniti baba dan nyonya iaitu dari segi agama. Kebanyakan komuniti ini masih mengamalkan agama anutan nenek moyang mereka iaitu agama Buddha dan terdapat juga yang telah menukar agama ke agama Islam dan juga Kristian. Masyarakat baba dan nyonya yang beragama Buddha apabila berlaku kematian, mereka memilih untuk membakar mendiang. Cara upacara membakar mendiang tidak terpengaruh sama sekali dengan cara agama Islam mengebumikan jenazah. Bagi masyarakat baba dan nyonya yang menganut agama Islam, mereka akan menguruskannya dengan cara Islam. Seterusnya, dari segi pantang larang pula, amalan ini sememangnya suatu perlakuan yang wajib diikuti serta meninggalkan apa yang tidak boleh dibuat kerana ianya telah menjadi sebahagian daripada adat resam masyarakat baba. Pantang larang melambangkan peraturan yang dicipta oleh masyarakat Cina pada masa dahulu sebagai praktis yang menghalangi nasib malang. Antara pantang larangnya ialah seseorang itu tidak boleh membuang air merata-rata kerana akan membawa kecelakaan pada diri mereka. Selain itu, kaum baba juga dilarang untuk bersiul dalam rumah terutamanya anak dara kerana ini akan menyebabkan mereka susah untuk mendapat jodoh. Bukan itu sahaja, simbolik warna pada perayaan Tahun Baru Cina juga sangat memainkan peranan penting dalam kehidupan di mana penggunaan warna hitam tidak digalakkan semasa menyambut dan melawat orang tua pada hari perayaan. Hal ini kerana warna hitam dianggap sebagai warna yang membawa aura tidak baik. Bagi pengaruh peradaban Cina terhadap pendidikan di tanah Melayu, Perguruan Wufu merupakan salah satu akademi swasta Cina yang terawal ditubuhkan di tanah Melayu.
Ini diikuti dengan penubuhan akademi-akademi swasta Cina yang lain seperti Yuyi, Chuyi, dan lain-lain pada tahun berikutnya. Sekolah-sekolah ini bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran kitab klasik Konfusianisme serta menyebarluaskan konsep moral dan kebudayaan bahasa Cina. Sekolah-sekolah ini juga kebiasaannya didirikan oleh masyarakat Cina setempat. Kebanyakan sekolah Cina, sama ada sekolah menengah maupun sekolah rendah, masih menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa perantaraan mereka agar bahasa Cina dapat dikekalkan dan terus diwarisi. Contohnya, College New Era yang pada masa dahulunya menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa perantaraan mereka. Penyelesaian bahasa Cina ke dalam bahasa tempatan. Perkataan bahasa Melayu mempunyai kaitan dengan perkataan bahasa Cina. Ini dapat dibuktikan dengan penyerapan daripada bahasa Cina ke dalam 500 kosakata bahasa Melayu yang mempunyai kaitan dari segi aspek ekonomi dan juga nama barangan. Perkataan yang diserap ke dalam bahasa Melayu sukar untuk dikenal pasti sebagai bukan bahasa Melayu kerana istilahnya yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh perkataan kemukus yang diserap daripada perkataan komukusu. Dan ada juga perkataan yang diserap ke dalam bahasa Melayu daripada bahasa Cina. Sebagai contoh, ginseng, teh dan juga tauhu. Ada juga perkataan yang diserap ke dalam bahasa Cina daripada bahasa Melayu. Sebagai contoh, pinang dan juga durian. Ini berkait rapat dengan Kamus Cina Melayu tertua iaitu Manlaja Goyiyu yang merupakan perkataan negeri Melaka. Sebanyak 482 patah perkataan bahasa Melayu yang dikumpulkan dan disemak oleh Yang Lin yang merupakan pegawai di Jabatan Jurubahasa ataupun Tongshi yang merupakan penterjemah di Istana Cina pada tahun 1549. Kemudian, Liang Liji memberi makna kepada 482 patah perkataan tersebut yang diteliti oleh Kong Yuanzi. Kamus ini juga pernah diulas oleh Edwards di dalam Bulletin of School of Oriental and African Studies pada tahun 1930 hingga 1932. Seterusnya ada perkahwinan. Perkahwinan merupakan adat resam peradaban Cina sejak tahun 402 sehingga 221 sebelum Masihi lagi. Sebelum zaman moden, perempuan tidak dibenarkan untuk memilih pasangan untuk berkahwin. Malah, pasangan mereka akan dipilih oleh ibu bapa mereka sendiri. Adat meminang peradaban Cina ini bermula apabila kedua-dua buah pihak berpuas hati dan menerima latar belakang keluarga masing-masing. Oleh itu, pihak lelaki akan menghantar wakil berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan hajat dan seterusnya berbincang berkaitan dengan perkahwinan. Pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana tawar-menawar ini akan menjatuhkan maruah. Setelah persetujuan dan perbincangan daripada dua buah pihak, pihak lelaki perlu membuat persediaan mengikut permintaan pihak perempuan sebelum melangsungkan pertunangan dan juga perkahwinan. Hal ini demikian turut mempengaruhi kebudayaan Melayu di mana adat meminang masyarakat Melayu bermula apabila pihak lelaki menghantar wakil dalam kalangan orang tua untuk menyampaikan hajat pihak lelaki kepada pihak perempuan. Pelaksanaan peminangan masyarakat Melayu ini adalah sama dengan peradaban Cina di mana ibu bapa pihak perempuan akan menentukan jawapan sama ada bersetuju atau tidak. Dan apabila bersetuju, pihak perempuan akan menentukan perbelanjaan dan mas perkahwinan yang perlu disediakan oleh pihak lelaki sebelum melangsungkan pertunangan dan perkahwinan. Sekali, apabila barangan yang diserahkan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan seperti cincin emas diterima oleh pihak perempuan menandakan bahawa pihak perempuan bersetuju untuk melangsungkan perkahwinan. Pengaruh budaya kaum Cina iaitu pemberian ampau pada hari raya merupakan pengaruh yang telah sebati dalam masyarakat Melayu. Pemberian sampul yang berisi wang ketika hari raya Aidilfitri merupakan budaya atau adat yang asalnya dipinjam daripada budaya masyarakat Cina. Bagi budaya kaum Cina, pemberian ampau merupakan adat yang mana golongan yang telah berkahwin perlu memberi ampau kepada golongan kanak-kanak dan mereka yang belum berkahwin. Dalam budaya kaum Melayu pula, olahan daripada pemberian ampau dikenali sebagai duit raya, yang mana golongan dewasa sama ada yang telah berkahwin atau bujang yang berpendapatan
perlu menghadiahkan duit raya kepada kanak-kanak kecil, remaja yang masih bersekolah dan kedua orang tua mereka, termasuk juga datuk dan nenek. Dengan kata lain, hadiah duit raya merupakan sedekah bagi umat Melayu Islam. Selain itu, permainan bunga api dan mercun juga merupakan salah satu budaya yang diolah oleh kaum Melayu daripada budaya kaum Cina. Bagi kaum Cina, kegunaan mercun yang menghasilkan letupan dipercayai dapat mengusir roh-roh jahat. Budaya ini telah mempengaruhi kaum Melayu yang mana mereka juga menggunakan bunga api dan mercun semasa sambutan Hari Raya. Akan tetapi tujuan penggunaan bunga api dan mercun bagi masyarakat Melayu adalah simbolik kepada kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang diadakan setahun sekali dan perkara ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sistem kekeluargaan peradaban Cina yang berteraskan konsep ulun iaitu dalam aspek hubungan suami dan isteri. Bagi masyarakat Cina, hubungan antara suami dan isteri merupakan satu unsur utama dalam keluarga. Walaupun sistem kekeluargaan masyarakat Cina tradisional dan organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan, namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa dan nisab bapa adalah tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina yang berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan bangsa Cina. Konsep ulun menyatakan bahawa seorang suami perlu mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap isteri dalam menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan kewangan. Kedudukan seseorang wanita pula akan ditinggikan sebagai seorang ibu. Isteri mempunyai tanggungjawab yang besar di rumah dan perlu menurut kata serta menghormati suami. Kedua-duanya perlulah saling menyayangi, hormat menghormati dan saling melengkapi agar dapat memelihara keharmonian rumah tangga. Ini adalah penting untuk melahirkan warga negara yang baik buat bangsa dan negara kita kerana kepribadian yang baik bertitik tolak sosialisasi di rumah. Jika suami isteri mampu menjaga keharmonian rumah tangga mereka, maka berkuranglah gejala sosial domestik seperti penderaan fizikal, keganasan rumah tangga dan gangguan emosi yang dapat menggugat kesejahteraan keluarga. Konsep ini juga dapat membendung masalah sosial lain yang kebanyakannya berpunca dari keadaan rumah tangga yang tidak stabil dan bermasalah. Seterusnya, pengaruh peradaban Cina iaitu konsep ulun, hubungan antara ibu bapa dengan anak. Menurut konsep ulun, hubungan antara ibu bapa dengan anak menitik beratkan prinsip ketaatan dan bakti terhadap ibu bapa. Prinsip ketaatan dan bakti ini menggambarkan penghargaan yang sepatutnya dicurahkan oleh anak atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan oleh ibu bapa ketika mereka kecil sehingga dewasa. Penghargaan seperti ini amatlah dituntut dalam kalangan anak-anak yang sudah dewasa. Pengabaian tanggungjawab merupakan suatu kesalahan besar yang akan memalikan imej buruk terhadap anak-anak. Mereka dianggap menderhaka kepada ibu bapa dan ia merupakan aib yang amat besar bagi seseorang individu dalam kalangan masyarakat Cina. Prinsip ketaatan dan bakti ini tidak hanya terbatas di kehidupan dunia nyata sahaja. Sebaliknya juga dituntut untuk turut menzahirkan tanda hormat serta menjalankan tanggungjawab sebagai anak yang taat dengan melakukan upacara sembahan kepada ibu bapa serta nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Konsep ketaatan ini juga telah diamalkan dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu juga telah dididik dari kecil untuk mentaati dan berbakti terhadap ibu bapa. Bukan sahaja masyarakat Melayu, malah pelbagai masyarakat di Malaysia kini terkenal dengan sikap terpuji, nilai budi pekerti dan menghormati orang yang lebih tua. Ia tidak terbatas terhadap ibu bapa sahaja, tetapi seluruh masyarakat awam. Ini kerana konsep hubungan antara ibu bapa dengan anak ini sangat penting untuk menyuburkan perasaan hormat menghormati dan ramah kepada warga emas. Pengaruh peradaban Cina terhadap
masyarakat Melayu dalam aspek makanan dapat dilihat dalam makanan masyarakat Baba dan Nyonya ataupun yang lebih dikenali dengan masyarakat peranakan. Makanan masyarakat Baba dan Nyonya ini dilihat unik karena terdapatnya penggabungan ciri masakan kaum Melayu dan juga kaum Cina. Antara makanan masyarakat Baba dan Nyonya ialah nasi kuning. Nasi kuning ini diperbuat daripada beras pulut yang dimasak dengan santan dan juga kunyit. Hidangan ini memainkan peranan yang penting di dalam masyarakat peranakan Melayu dan Cina di Malaysia. Seterusnya, laksa nyonya. Laksa nyonya diperbuat daripada mie gandum tebal ataupun bihun yang dimakan bersama ikan, udang atau ayam yang dihidangkan bersama kuah pedas yang berasaskan kari. Laksa nyonya terhasil daripada gabungan ciri masakan Melayu dan Cina. Akhir sekali, kari kapitan. Kari kapitan ialah kari ayam nyonya yang terhasil daripada interaksi penggunaan rempah ratus yang digunakan oleh orang Melayu dan juga Cina di dalam masakan mereka. Salam sejahtera, saya Feli Binasin yang Amil. Seterusnya saya akan membentangkan pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu, yaitu dari segi pakaian. Baju kebaya merupakan salah satu pengaruh daripada peradaban Cina terhadap pemakaian masyarakat Melayu. Baju kebaya ialah baju panjang dan dipasangkan dengan sarung. Baju kebaya juga diperbuat daripada kain kasa dan dipasangkan dengan sarung atau batik dengan motif pelbagai corak dan warna. Baju kebaya dikatakan berasal daripada kaum Cina yang datang ke tanah Melayu pada abad ke-15. Seperti yang kita tahu, sejarah kedatangan Cina bermula apabila berkembangnya Melaka sebagai pusat perdagangan. Kehadiran perdagangan Cina telah membawa corak pakaian seperti baju kebaya yang kemudiannya disesuaikan dengan suasana tempatan. Selain itu, baju kebaya juga dikatakan berasal daripada Baba Nyonya dan kemudiannya disebar ke semenanjung tanah Melayu. Setelah berlaku asimilasi yang berlangsung selama ratusan tahun, pakaian ini diterima oleh penduduk setempat. Sebagai contoh, baju kebaya yang dipakai oleh Baba Nyonya ialah terdiri daripada baju panjang dan batik, sarung, dan mereka juga memakai kerongsang. Oleh itu, terdapat banyak variasi baju kebaya yang boleh dilihat pada masa kini, hasil daripada pengaruh peradaban Cina. Buktinya, dapat dilihat baju kebaya di negeri Johor dan Kelantan. Contohnya, di Kelantan, baju kebaya mempunyai rekaan yang lebih berbeza berbanding kebaya lain, yaitu mempunyai kancing di bahagian hadapan baju. Nama baju kebaya ini ialah kebaya Kota Baru. Di Johor pula, terdapat baju belah kebaya panjang, iaitu rekaan kebaya dengan potongan kain yang labu memanjang hingga ke buku lali dan mempunyai belahan di bahagian hadapan. Konklusinya, asas kepada pembinaan sesebuah tamadun itu adalah aspek kebendaan dan kerohanian yang dapat dilihat sehingga hari ini melalui peninggalan tamadun-tamadun dahulu. Tamadun Cina turut menyumbang pembinaan tamadun moden dalam pelbagai aspek. Selain itu, tamadun Cina mampu mengekalkan identitinya sebagai tamadun yang berkesinambungan dan berterusan sehingga kini.